Macam kita kata pagi raya kan, kita tak kata larangan ziarah kubur pagi raya, cuma ada peraturan nak ziarah kubur ni. Kalau pagi raya tu tak ziarah kubur, jadi lagu mana? Ramadan mai balik ke? Ni dah 1 Syawal, dah pergi semayang, dah balik, tapi kubur kubur tak pergi ziarah lagi, jadi lagu mana? Kalau dia jawab pada kita tak jadi apa-apa, tak apa, tersahlah ziarah 1 Syawal, 3 Syawal pergilah ziarah. Tapi kalau dia kaitkan, dia kata mana boleh tak ziarah, nanti mak kita sedih kan. Yang ni ada benda tak selesai. Yang ni ada akidah-akidah yang batilah. Akidah yang batil. Apa makna batil? Yang tak sebenar. Akidah yang tak ikut dia punya hujah-hujah yang benar. Tak benar, benda ni salah. Pasal itu bukan ziarah kubur itu yang kita bantah. Kita nak bagi tahu bila agama datang, sunnah datang, dia nak cara ziarah kubur itu dikemaskinikan daripada ada unsur syirik, unsur bid'ah, kepada ziarah dengan makna ibadah. Ziarah kubur adalah ibadah. Kita kata selawat, kita tak bantah orang selawat. Habis duk marah Tok Bila duk bagi tongkat selawat, tak marah. Cuma nak selawat ni ada tata cara. Ada tata cara. Kenapa nak selawat masa tu? Kalau masa tu tak selawat, jadi lagu mana? Dia kata tak jadi apalah, tapi tak syok. Yang tak syok tu kita nak buang, nak bagi syok. Tak mau bagi tak syok, nak bagi syok. Ikut sunnah, ikut peraturan sunnah. Betul lah perkataan Imam Ibn Hajar Haythami dalam kitab dia Fatawa Al-Kubra, al-aslu sunnah wal kaifiyatu bid'ah. Yang manusia buat kebanyakan dia sunnah, tapi cara dia bertukar jadi bid'ah. Jadi kita tengok apa yang disebut penziarah kubur disunatkan keluar rumah menuju perkuburan dengan ikhlas kerana Allah. Kita ziarah kubur ikhlas kerana Allah. Maksud dia apa dia? Tak ada kena-mengena dengan wali kawan tu, dengan keramat kawan tu, dengan mudarat kita nak tanggung, dengan manfaat kita nak dapat. Tak ada. Ziarah kubur pagi raya ikhlas kepada Allah. Maksudnya kita ziarah kerana Allah. Pasal itu tak ada tarikh, tak ada hari, tak ada bulan. Syekh Nasaruddin Albani menghimpunkan dalam buku dia silsilah ahadis ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Dalam bab ziarah kubur tu, dia menyenaraikan berpuluh-puluh hadis yang palsu berkenaan dengan ziarah kubur. Semuanya palsu. Siapa yang ziarah kubur pagi jemaat, lepas tu baca Quran, lepas tu baca Qul Huwallah. Siapa yang ziarah kubur pagi jemaat, baca suratul Yasin, orang kubur akan dapat barakah, dia akan dapat pahala, diampun setahun. Syekh Albani telah menyebut riwayat ini kesemuanya batil dan palsu. Habis yang benarnya apa dia? Yang benar kita ziarah kubur kerana Allah, kerana beribadat pada Allah, kerana syariat Allah, dan telah menjadi pakej syariat ittiba'ur rasul, mengikut cara Rasul. Jadi kita tak tentukan satu hari. Tu dia kata hampa pergi ziarah pada hari orang mati. Lah dah mati hari tu, pergi hari tu nak buat apa mana? Takkan mati hari Selasa nak pergi hari Isnin. Lain daripada hari mati, tak ada hari yang kita tentukan. Dan tak ada fadilat. Tak ada fadilat. Ziarah kubur hari jemaat, fadilat. Tak ada fadilat. Ziarah kubur kerana Allah. Jadi kerana Allah itulah yang tak ada kena-mengena dengan sedih orang mati. Orang mati duduk melungum dalam kubur, awak lah cucu aku tak mai. Tak ada. Dia duduk berjawab dengan munkar dan nakir. Dalam Ar-Ruh Ibn Qayyim cerita keadaan itu, duduk berjawab dengan munkar dan nakir. Ada kebun dalam syurga yang kita namakan dengan Riyadul Jannah. Ada kebun dalam kubur itu dengan nama Riyadul Jannah, kebun-kebun syurga. Dan ada taman dalam kubur itu daripada min riyadil niran, daripada kebun-kebun yang penuh dengan api dan bara api. Jadi dia tak tunggu cucu dia tak tunggu menantu dia tak tunggu siapa pun. Hatta kalau ada orang hutang dengan dia pun dia tak tunggu. Orang tu yang akan bermasalah kalau tak bayar hutang pada waris dia. Jadi betul lah dia kata, kita ikhlas, kita ziarah dengan ikhlas, tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah. Ia mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah lebih dahulu meninggal. Dengan demikian, maka bacaan salam dan doa bagi mayat untuk mendapatkan rahmat dan ampun
akan bermanfaat. Kita bagi salam kepada mayat, kita mendoakan rahmat dan ampun dengan hati ikhlas kepada Allah. Itulah syarat mayat dapat manfaat daripada ziarah kita. Ada orang pergi ziarah kubur, dia bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia ada benda lain. Dia bagi Assalamualaikum, dia cakap seorang-seorang, dia kata, ni aku minta izin nak ambil kain kapahan sikit. Ya, dia gali, dia ambil kain kapahan. Walaupun dia bagi salam, dan salam tu termasuk dalam sunnah Nabi pada mayat, tetapi dia dilaknat dan dia dikutuk. Pasal apa? Dia bukan ziarah dan dia bukan bagi salam dengan ikhlas dan mengikut sunnah. Dia telah melakukan onar di dalam sunnah. Dia dikutuk. Dia dikutuk. Disunahkan pula untuk tidak mengeraskan suara di perkuburan dan tidak banyak berkata mengenai urusan dunia dengan berbagai kesibukan. Sunnah ziarah kubur dengan suara yang pelan. Ini pun ada tergelincang sikit kan, daripada khatib la ilaha illallah, boleh tak suara pelan sikit? Mana boleh khatib pelan-pelan? Tak ikut sunnah. Bukan khatib tu masalah, la ilaha illallah tak pernah masalah. Itu kalimah azan, itu kalimah tauhid. Kalimah tu tak ada masalah, tapi heret kalimah tu letak atas kubur, yang heret itu masalah. Ini nama dia kaifiat. Kaifiat itu masalah. Pasal itu kita tak pernah cerca kalam Allah, kita tak pernah cerca sunnah Nabi, tapi kita petikai kaifiat orang menjalankan sunnah Nabi. Orang bayar zakat fitrah, zakat fitrah adalah sunnah, tapi kaifiat bayar zakat fitrah tak ikut sunnah. Kalau kawan cuma bagi RM50 dan dia kata, ni zakat, ni fitrah saya, kita pula tanya dia, banyak RM50 lah. Dia kata, saya ada anak bini 50. Kalau saya seorang RM7 je. Kena habaq pula, anak lelaki berapa, anak perempuan berapa. Ni yang pertama untuk bini hang nama apa. Kaifiat ni kita kata merepek. Apa syarat bagi zakat? Cukup kita punya kiraan dan memberi kepada yang berkenaan kerana Allah. Bagi, habis. Tak ada tukar mazhab, tak ada taklid mazhab, tak ada suar tangan, tak ada goncang tangan, tak ada bacaan apa. Yang sunnahnya orang terima zakat baca doa, barakallahu fika fi amwalika wa li ahlika. Semoga Allah berkati engkau pada keluarga engkau, pada harta benda engkau, dan pada ahli-ahli engkau, anak-anak pinak engkau. Sunnah kita yang terima zakat mendoakan dia. Tak boleh bahasa Arab, lagu Melayu. Alhamdulillah, semoga Allah berkati engkau di atas kebaikan yang kau berikan kepada aku. Amin. Habis. Bukan zakat itu yang kita cerca, zakat itu daripada agama, tapi yang kita cerca kaifiat yang merosakkan warna sunnah tu dah jadi kacau bilau. Macam tu. Begitu tiba di perkuburan, bersegeralah mengucap salam kepada penghuninya dengan ucapan salam yang diajak dalam hadis yang sahih sebagaimana telah disebut. Itu kita dah tengok dah semalam. Kedua tangan tak usah diletakkan di dada seperti keadaan salat. Masuk tanah kubur sepanjang jalan tu duduk kiam menjang. Tak perlu. Ini bukan sembahyang, ini ziarah kubur. Karena tidak ada bimbingan, bahkan dia termasuk hal yang bid'ah. Kita ziarah kubur, tangan kita nak buh tak mana, kita buh, nak buh dalam poket ke, nak buh atas kepala ke, atas kita. Tapi bila kita letak tangan setempat, kemudian kita menyatakan itu lebih baik daripada yang lain, yang ni mula ada masalah. Kita paling baik buh tangan dalam poket. Pasal apa buh tangan dalam poket lagi baik? Dia kata, senanglah, tak merayau merata. Nak merayau merata apa tangan kita? Lagu tu masuk kubur gari lagi senang, tak merayau. Yang polis punya gelang perak tu gari tangan kita. Tak ada nak bubuh tangan atas dada boleh, tapi tak ada etikat apa, kosong. Bukan pasal lebih baik. Kebetulan kita ni bila kita tafakur tangan kita memang suka letak kiam lagu tu. Kita tunduk, kita rasa lebih khusyuk jiwa kita. Silakan. Tapi bila menetap satu cara, masuk kubur aja buat macam tu. Buat macam tu aja masuk kubur. Ini masalah. Ini masalah. Macam orang tanam orang mayat kan. Kita kata kapan mayat, bukan syarat kita kiam tangan mayat. Lurus pun boleh. Kita lurus tangan mayat pun boleh. Tak ada hal. Tapi bila orang kapan mayat tak kiam tangan, dia kata tengok. Ya, duk tengoklah apa dia.
Dia kata tengok tak kiam lah, tak semayang kiam, nanti kia semayang kiam lah. Dia kata kita nak hantar dia balik bertemu Allah. Ni duk usung dengan kita nak hantar lah, bukan nak hantar pergi shopping Tesco ke apa, matilah. Bila dia percaya dengan satu kaedah, dia boleh kiam tangan mayat, tidak ada hal. Tapi bila dia percaya kiam itulah satu cara kapal, kita kata dah, bukan macam tu. Bukan macam tu. Boleh letak tangan lurus, kita balut-balut dia, pergi tanam, tak ada hal. Kerana agama ajak bagi mandi, agama ajak kapal, bukan agama ajak kiam untuk orang mati. Yang best lagi, dia takbir sekali kat mayat tu, Allahu Akbar, dia kiam. Ini masalah, ikhwan. Kadang-kadang benda tu tak ada masalah, dia punya saware tu buat bagi ada masalah. Baik ikhwan, hal ini mendoakan ahli kubur adalah baik. Mendoakan ahli kubur adalah baik. Tak ada satu doa melainkan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir li hayyina wa maitina wa saghirina wa dzakarina wa unsana. Ini semua doa daripada Nabi. Mana-mana kita baca fikih sunnah, sahih fikih sunnah tu dia Imam fikih sunnah Syed Sabit, Imam fikih sunnah, sahih fikih sunnah, bab doa mayat tu banyak doa-doa ditulis, kita boleh amal. Kalau kita baca dalam Imam Syafi'i pun ajak satu doa khas untuk mayat. Masa mayat tu dimasukkan ke dalam tanah, dalam mazhab Syafi'i ada doa asin. Bila letak dia dalam tanah, dia ajak kita baca doa. Doa dia begitu panjang, sepanjang doa kunut, ada dalam Doakan ahli kubur adalah baik. Imma Allahumma ighfir lahu, imma Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan dilakukan dengan menghadap kiblat. Doa atas kubur ada kiblat. Pasal apa? Keadaan tu sangat bahaya. Pasal suasana tu kalau silap sunnah boleh jadi bid'ah atau syirik. Pasal tu bila duduk di tanah kubur penting sangat menjaga sunnah. Kalau tak jaga sunnah, seringan-ringannya dia akan jadi bid'ah, dosa besar. Kalau ghalib, dia boleh jadi syirik. Membelakangkan kiblat, komunikasi dengan kubur, duk cakap dengan tanah kubur. Lepas tu percaya pula masa dia cakap, ahli kubur boleh berterbangan di kawasan tu. Malaikat munkar nakir tak mai lagi, dia duduk tengok kita, ni siapa mai. Elok 7 langkah kita berjalan, baru munkar nakir mai. Ini semua kepercayaan yang boleh jadi bid'ah. Tak jaga, boleh jadi syirik. Pasal tu Nabi ajak sungguh-sungguh. Pasal Nabi orang mati, orang masuk Islam mati awal peringkat Mekah. Peringkat penuh dengan syirik. Pasal tu orang katakan kenapa Ali bin Abi Talib dikatakan karamallahu wajhah. Satu, pasal dia tak pernah tengok berhala. Kita kata duduk Mekah tak pernah tengok berhala ni masuk akal. Keliling Mekah, keliling Kaabah tu 360 berhala. Takkan Ali masuk Masjidil Haram pejam mata? Ni Ali mana ni? Kan Johor Pak Ali ke ni? Ali mana ni? Tak masuk akal. Dalam Kaabah ada berhala masa tu. Bila Nabi balik ke Mekah, Nabi minta para sahabat pecahkan berhala-berhala ni. Takkan Ali pecah dengan pejam mata? Kali naik kuda macam pakcik tunjuk tadi, kuda terbang tadi. Kan? Mana dia pamit gambar tu benda tu? Kuda terbang. Dia berkata malaikat. Tak apa malaikat. Dia pun duk kata Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Rasulullah. Ni Nabi main dengan kuda terbang. Tak tahu di mana tu. Gaza ke Syria ke tu? Baik, ikhwatul iman. Menghadap kiblat sangat penting. Sangat penting. Suasana macam tu penting. Betul, orang ziarah makam Nabi. Makam Nabi adalah makam. Nak doa, hadap ke kiblat. Kenapa penting, ikhwan? Kiblat adalah, kita kata apa dia? Kiblat ni adalah mihrab kita beribadat kepada Allah. Dia adalah hala tuju kita beribadat kepada Allah. Bagi Muslim kita menghadap kiblat. Tempat yang kita tak tahu kiblat belah mana, tak apa. Kita nak baca Quran, kita ke mana saja kita boleh baca. Kita nak salat, kita menghadap kiblat. Kita nak doa, kita cari kiblat. Pasal apa? Suasana tu kalau tak jaga boleh jadi syirik kepada Allah. Yang kelima, ziarah yang disyariatkan ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia abang kepada kita tadi,
Macam mana sepatutnya dari segi akidah kita masuk ke tanah kubur. Kita masuk dengan petunjuk Nabi, kita masuk dengan ikhlas, kita masuk dengan doa kepada orang mati, kita masuk dengan menghadap ke arah kiblat. Ini secara akidah. Kita masuk dengan tak pakai kasut. Itu kita tengok tanah kubur ni jenis lagu mana. Banyak duri, banyak duri keman. Kena pakai kasut lah. Tanah dia bersih elok, tak apa, kita buka kasut. Pakai kasut, buka kasut, dia bergantung kepada suasana kubur. Kita dengan kecil manis pun duk ada sampai 24. Kadang-kadang naik pula lagi 5 jadi 29. Lagu tu hang tak pakai kasut, hang cari pasal. Lagu tu hang cari menaik. Pakai kasut lah. Bukan pasal melawan sunnah. Pasal sunnah buka kasut di tanah kubur berkaitan dengan kawasan itu. Itu kita tengok. Tapi di sini dia nak cerita segi akidahnya masuk kubur tu macam mana. Itu sangat penting. Baik, kita ziarah kubur Nabi. Ketika seorang mengadakan perjalanan ke masjid Nabi SAW, lalu solat dalamnya, maka ketika itu disunahkan untuk ziarah kubur Nabi. Daripada Pulau Pinang pergi ke Madinah untuk apa? Untuk beribadat di Masjid Nabawi. Bukan pasal nak cari berkat kubur Nabi. Tak. Nabi hanya menceritakan fadilat Masjid Nabawi. Nabi tak pernah menceritakan kelebihan kubur dia. Nabi menceritakan ma bainal mimbar wal baiti, apa yang ada di antara mimbar dan rumah aku. Nabi kata tengah-tengah itu satu kebun daripada kebun syurga. Raudhah Syarif ni duduk dalam masjid, bukan dalam rumah Nabi. Maka Nabi menceritakan fadilat masjid. Sampai Nabi kata tidak ada i'tikaf melainkan 3 masjid. Masjid Nabi, Masjid Haram, Masjid Nabi, Masjid Aqsa. Menyebabkan ulama bincang-bincang. Pasal Nabi kata tak ada i'tikaf. Tak ada i'tikaf melainkan 3 masjid. Habis Masjid Perai, Seberang Jaya, masjid ni semua ni masuk tak masuk? Syekh Albani dengan tegas dia kata tak masuk. Hanya sekadar bulan puasa kita pergi beribadat sahaja. I'tikaf yang macam Nabi nak 10 yang akhir Ramadan tak wujud. Kalau kita pergi tidur pun kita hanya akan dapat fadilat mengihyakan masjid itu, bukan i'tikaf. Ini pandangan yang begitu kita kata syadid, kuat, keras daripada Syekh Nasruddin Albani dan beberapa ulama silam. Tetapi ulama lain kata, yang kata ni agak minoriti, agak sedikit. Dia kata tak, Nabi sebut 3 masjid itu kerana dia tunjang kaitan dengan iman. Dan Nabi sebut dalam suasana masa tu orang duk pelekeh Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Yahudi mengangkat masjid apa? Masjid Al-Aqsa. Maka Nabi sebut keadaan itu kerana nak menunjukkan 3 masjid ini, Al-Aqsa ada kena mengena dengan orang Islam. Tapi bukan Aqsa sahaja, Masjid Haram dan Masjid Nabawi ini semua mesti diterima. Kita terima Aqsa sejak daripada Nabi Ibrahim lagi. Yahudi tak terima Al-Haram, Yahudi tak terima Masjid Nabawi. Maka Nabi kata, kalau kamu nak berjalan jauh, nak kumpul duit, nak pekim duit, kamu nak berehlah, jangan berehlah melainkan 3 tempat ini kamu berehlah. Jadi itu dibincangkan oleh para ulama. Kita masuk di bumi Madinah. Bumi Madinah ada kelebihan yang panjang. Bumi Madinah ada kelebihan yang panjang. Pak Anjang bagi kesek kat saya kan, Dr. Radhi cerita kelebihan bumi Madinah panjang. Satu kesek tak habis. Kelebihan bumi Madinah dalam kesek tu dia cerita. Tak mana ada kelebihan. Setiap penjuru Madinah tu boleh kata ada kelebihan belaka. Sangat dahsyat kelebihan Madinah. Jadi kita masuk ke Masjid Madinah kerana nak beribadat kepada Allah. Nak iktikaf. Nak meneruskan ibadat. Apabila kita sampai di situ, kebetulan makam Nabi berada sebahagian daripada dalam Masjid Madinah. Ketika itu baru kita ada niat nak pergi ziarah Rasul kita yang besar ini. Bukan daripada awal aku nak berziarah kubur Nabi. Tidak begitu. Ketika ziarah disunahkan membaca salam kepadanya lalu berpaling. Malik bin Anas. Siapa dia Malik bin Anas? Imam Malik. Kalau Anas bin Malik, sahabat Nabi, Malik bin Anas tidak menganjurkan kecuali salam saja.
Imam mazhab Malik kata, Imam mazhab Maliki kata tidak dianjurkan apa-apa untuk kubur Nabi, melainkan salam belah terus. Dia tak ada salam tunggu, tak ada. Sambil jalan tu, Assalamualaikum ya Rasulullah, jalan terus. Itu mazhab Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata. Yang ni kena tanya Pak Long lah. Baru ni Pak dekat Kuala Lumpur, Pak Long baca Majmu' al-Fatawa Ibn Taymiyah. Kisah-kisah Imam Malik yang lemah dan kisah-kisah Imam Malik yang betul. Itu bab yang Pak Long buka dalam Majmu' al-Fatawa. Itu baru jilid pertama, ada lagi 17 jilid tak baca. Oh, dahsyat. Itu yang saya belajar dengan Pak Long baru ni. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, Malik bin Anas adalah orang yang paling tahu tentang hal ini, iaitu tentang tata cara ziarah kubur Nabi. Imam Malik paling tahu. Dua sebab. Satu, dia orang situ. Dia orang Madinah. Yang kedua, zaman yang paling hampir dengan zaman tabi'in. Jadi dia tengok para tabi'in. Kerana dia melihat langsung para tabi'in, di mana mereka melihat para sahabat di Madinah. Oleh kerana itulah dianjurkan untuk mengikut para salaf dalam hal ini dan dimakruhkan membuat bid'ah. Tak usah buat bid'ah. Kubur Nabi itu ada di Madinah. Orang Madinah tahu nak ziarah macam mana. Orang Madinah, Imam Malik orang Madinah. Perkembangan 4 mazhab ni yang bukan orang Arab cuma Abu Hanifah. Imam Malik orang Arab, Syafi'i Arab, Ahmad Arab. Abu Hanifah saja bukan Arab. Perkembangan ulama hadis semua bukan Arab kecuali seorang, Imam Muslim. Perkembangan ulama mazhab semua Arab kecuali seorang, Abu Hanifah, dia Parsi. Sejarah ulama hadis semua bukan Arab. Abu Daud bukan Arab, An-Nasai bukan Arab, siapa lagi, Tirmizi bukan Arab, Bukhari jangan cakap lah, nama pun Bukhari bukan Arab, Ibnu Majah bukan Arab. Yang orang kata yang tidak khilaf Arab dia seorang aja, Imam Muslim saja orang Arab. Lain orang kata Sunan Sitah ni tolak Sitah berapa? Sitah 6 kan. Sitah tolak 1 Arab, tak mau Melayu. Kan? Khamsah kan. Jadi 5 itu adalah Arab. 5 itu bukan Arab. 1 adalah Arab. Yang Arab itu siapa dia? Imam Muslim. Jadi Imam Malik ini adalah imam Arab. Imam orang Arab duduk di Madinah, dia lebih tahu daripada orang Melayu di Malaysia macam mana nak ziarah kubur Nabi. Jadi ustaz-ustaz di Malaysia jangan dok buat pandai terlebih. Bawa jemaah haji pergi sana, buat lagu ni selawat 10 kali. Dah. Imam Malik lebih tahu macam mana nak ziarah Nabi. Dia tengok para tabi'in. Oleh kerana itu dianjurkan kita ikut para salaf, jangan buat bid'ah. Maka dimakruhkan berlama-lama berdiri dan berdoa di kubur Nabi. Pasal apa dimakruhkan? Makruh ni apa dia? Kalau terjemah daripada Arab ke Melayu, sangat-sangat tak digalakkan. Pasal apa? Pasal tempat tu dua benda tadi boleh bersalin, antara syirik dan bid'ah. Tempat tu cukup bahaya. Tambah kubur ni, kubur siapa? Kubur Nabi. Orang percaya ada manfaat, orang percaya ada berkat, orang percaya macam-macam. Kalau dia lagi lama dia duduk, lagi lama nak jadi huru-hara. Maka pasal itu dimakruhkan, tidak dianjurkan kita berdiri lama di depan kubur Nabi. Imam Malik kata apa tadi? Sambil lalu sambil bagi salam. Jemaah kita, pekeh-pekeh kita aja, sambil lalu berhenti tengok Nabi, bagi salam, baca doa. Sembang pula, ya Rasulullah kami ni, bagi tahu pula orang perai nama haji ni bagi salam, hajah bagi salam. Tengok dia buat juara bara semua ni. Baik, hal ini kenapa berdiri lama pun dah ditegah dah. Hal ini kerana
Para sahabat radhiyallahu anhum tidak melakukan hal itu. Malik bin Anas, Imam Malik rahimahullah memakruhkan kepada penduduk Madinah yang masuk masjid selalu mendatangi kubur Nabi. Imam Malik marah orang Madinah. Orang Madinah tu semayang hari-hari. Imam Malik kata jangan duk pakai pintu depan kubur Nabi, pakai pintu lain sama. Orang Madinah yang masuk masjid hari-hari pun Imam Malik kata makruh dekat hampa masuk masjid ziarah kubur Nabi. Masuk ziarah 5 waktu masuk masjid. Jangan sampai 5 waktu ziarah Nabi. Imam Malik kata benda tu makruh. Pasal apa? Dia nak jadi macam tadi. Hal ini kerana para salaf tidak melakukan hal tersebut. Imam Malik kata akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan apa-apa yang telah membuat awal umat ini baik. Umat yang last ni tak akan jadi baik melainkan mereka ikut apa yang telah membaikkan umat dulu. Nabi repair umat dulu dengan sunnah Nabi. Maka umat lah nak jadi baik kena ikut umat dulu. Mereka mendatangi masjid Nabi umat dulu, para sahabat. Lalu mereka salat diimamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar Al-Khattab, oleh Uthman bin Affan, oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Mereka adalah para imam di masjid Nabi. Ini semua imam masjid Nabi. Imam dan imam kepada ummah ini. Mereka imam salat dan mereka imam kepada ummah, pemimpin umat. Mereka para sahabat, mereka adalah para imam di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bermakmum di belakang mereka. Begitu mereka selesai salat, mereka duduk-duduk atau keluar masjid, mereka tidak mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca salam kepadanya. Begitu keadaan umat dulu. Bila depa teringat kat Nabi, depa pergi ziarah. Tapi 5 waktu nak pergi ziarah. Ahli syurga yang Nabi sebut, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. 4 khulafa ar-rasyidin, seorang pun tak buat cara kita buat. Ini kalau kita belajar di sini, kita apa, kita terang. Besok dah kita pergi depan kubur Nabi nak terang, jadi kalut lah. Masa tu kita pun tak mau kata apa, hanya pasal hang buat lagu mana hang mengaji. Buku haji tu ada. Macam mana? Buku haji tu ada. Buku haji. Buku haji. Buku tu ada. Bismillah. Itulah kita kata, orang nanti kata ni buku haji ada. Kita kata buku hajah apa ada, buku haji apa. Buku ni kita kata kat dia tak mau. Buku ni kira merepek, kan? Kita nak berpandukan pada pasal itu sunnah dibelajar di sini. Sebelum ada mayat di rumah, belajar sunnah siap-siap bagi mandi mayat. Bila dah mati, masa tu baru kita nak tegak sunnah, dia kacau. Keluarga tak tahu apa. Jadi masa tu biasanya kita kalau duduk tengah-tengah keluarga yang tak tahu sunnah, kita jangan bantah, kita ikut mereka sudah. Sebelum kita duduk tengok bapak kita ni dah start tak makan nasi, maknanya dia sakit kuat lah, bukan pasal dia tak lalu. Dia start sakit kuat, dia start tak mau makan nasi, kita mula pergi ambil tahu dah benda-benda ni. Kita mula pergi belajar. Bila bapak kita dah tutup mata, masa tu baru kita nak beritahu kat mak kita, mak kena buat macam ni, mak kena buat lagu ni. Tengok abang kita dah pergi selesai dengan masjid dah. Kita baru telefon Baitul Ilmi, baru telefon. Sana dah main dah. Masa tu jadi kacau. Sunnah dia tak mau kacau-kacau. Sunnah tak mau buat onar di rumah orang. Sunnah mai nak bawa kebaikan. Bila sahabat tu pergi kencing dalam masjid, apa Nabi kata? Nabi kata ambil ayak satu ember, dalwin ni macam besen lagu tu, pergi tuang atas dia. Nabi kata hamba dibangkitkan untuk kemudahan, bukan untuk kesukaran. Hampa orang Islam dibangkitkan untuk bawa kemudahan. Kita bagi mudah. Ziarah depan kubur Nabi, sambil lalu sambil bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sambil lalu bagi salam, tu kan mudah, ataupun berhenti setumpuk, lepas tu tuan Arab tu duk maki kita. Yang mana lebih mudah? Yang mudah tu daripada Nabi. Apa kata Ibnu Katsir? Ciri sunnah tu yang pertama, masa tu Ibnu Katsir syarah apa dia? Syarahan kepada ayat Al-Maidah. Yang pertama, ciri sunnah tu dia mudah.
Yang kedua, sunnah datang dia mengangkat kesukaran. Yang ketiga, dia ada dalil. Ciri benda sesat apa dia? Dia bagi susah. Yang kedua, dia menutup kemudahan. Yang ketiga, dia tak ada dalil. Itu ciri sesat, ciri tak betul. Buat dalil mana? Terus saya duduk tanya apa? Dalam Malaysia ni 3 juta rakyat Malaysia, hang seorang je tanya dalil. Hang seorang je tanya dalil. Dia tanya kat kita, anta min ahli dalil? Hang ni ahli dalil ke? Kita kata ada, diam kita ikut sudah. Itu ciri ajaran sesat, tak bagi dalil. Quran suruh bagi dalil, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mana dalil kalau kamu cakap benar? Lebih-lebih cakap pasal akhirat, pasal mati, bercakap pasal benda yang akal kita tak tahu. Mesti kena ada dalil. Tak ada dalil, apa kata Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad din. Sanad daripada agama. Laula al-isnad, kalau tak ada sanad, laqala man syaa ma syaa. Manusia akan cakap apa dia nak cakap, tak ada dalil. Lepas itu dalil paling besar apa dia? Guru saya. Itu dalil paling besar. Dia sebut nama satu tok guru dia, dunia panggil apa ke Arab sikit. Beranak dia Arab. Dia kata tok guru saya Arab. Arab bukan dalil. Kalau Arab dalil, baik kita ikut Abu Jahal. Lagi Arab daripada tok Arab lah. Itu bukan dalil. Maka dalil bukan macam tu. Lebih-lebih ulama kena beza dalil yang kuat, dalil yang tak kuat. Ulama kena tahu. Ulama kena jujur dengan ilmu. Hadis Bukhari Muslim kata, nanti di akhir zaman Allah angkat ilmu. Macam mana Allah angkat ilmu? Allah bagi mati ulama-ulama yang amin, ulama-ulama yang amanah. Tinggal siapa dia? Tinggal juhala. Mereka ulama tapi mereka juhala. Di satu tempat mereka ulama tapi di sisi ilmu mereka jahil. Bila kita tanya, mereka jawab dalam bentuk fatwa, bukan dalam bentuk dalil. Nabi kata apa dia? Mereka sesat, dan orang tanya ambil jawapan mereka juga sesat. Lepas itu ada dalil. Bagi tahu satu dalil tak mana. Habis tak ada, ulama akan kata apa? Kalau dia tak ingat dalil, dia kata enta boleh rujuk dalam kitab sekian. Itu dalil lah. Di situ ada. Anak tak apa ingat. Banyak sangat dia ingat ni. Sampai dia tak boculih otak penuh dah ni dia ingat. Dia antara sekurang-kurangnya ulama akan cakap macam tu. Baik ikhwatul iman. Ziarah kubur yang dilarang pula macam mana? Ziarah bid'ah. Menurut bahasa, asal makna bada'a syai'a adalah mengadakan atau mencipta sesuatu tanpa contoh sebelum. Bada'a syai' maksud dia apa? Kawan tu cipta satu benda. Dia cipta. Bukan ciptaan Allah, bukan daripada Nabi. Dia cipta. Benda tu tak ada. Di sisi Allah tak ada. Di sisi Nabi tak ada. Bada'a syai'. Dia cipta. Maka pasal itu orang yang mencipta kita panggil mubtadi'. Mubtadi'. Maksud dia apa? Orang yang mencipta sesuatu. Bada'a syai', benda dia cipta. Dia yang mencipta, mubtadi'. Pencipta sesuatu. Maka bila ada pencipta, adalah bahan ciptaan. Maka tengok firman Allah Ta'ala, badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Allah pencipta. Pasal apa? Sebelum Allah cipta langit dan bumi, siapa ada cipta? Maka kita kata badi'us sama. Allah pencipta. Allah pencipta adalah barang dia cipta. Dan sebelum Allah mencipta langit dan bumi, Allah tak pergi tiru siapa-siapa. Pasal itu apa makna bid'ah? Dia cipta satu benda, dia tak tiru siapa-siapa. Sepatutnya kita kena tiru. Tiru siapa? Tiru Nabi. Ikut Nabi. Dia tak mau tiru. Dia cipta barang dia. Dia cipta barang dia. Maka dia adalah pembuat bid'ah. Bahaya. Tengok. Anda tengok. Pasal itu jangan bimbing ikhwan. Nanti kita boleh minta Ustaz Johan bawa satu buku kat kita. Apa itu bid'ah? Macam ni juga. RM3 juga tak silap. Kan 5. 3 juga. Anda tengok dalam tu lebih hampir 20 ke 40 perkataan ulama salah. Pandangan ulama salah dalam buku tu berkenaan bagaimana fatwa mereka terhadap benda bid'ah tu.
Sampai jangan semayang di belakang orang yang suka buat bid'ah. Bahaya bid'ah ni. Bahaya. Maka dibahagi orang buat bid'ah ni kepada dua jenis. Satu, buat bid'ah kerana dia sedang. Yang ni cukup bahaya. Cukup bahaya. Lagi satu, dia masuk dalam bid'ah, dia tak sedang. Yang ni kurang bid'ah. Nanti kita tengok macam mana. Yang ni Allah mencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Allah ikut siapa? Allah tak ikut siapa. Allah tak ikut siapa. Lepas itu Allah buat bid'ah. Allah buat bid'ah salah dah. Tak ada salah. Dia Rabb. Dia Khalid. Yang salah buat bid'ah ni kita. Ini urusan Allah. Jangan buat. Lebih-lebih Tuhan buat bid'ah macam mana? Dia buat langit, dia buat bumi. Ini bid'ah segi bahasa. Dia buat langit, dia buat bumi. Kita buat bid'ah bukan buat langit, buat bumi, pi buat agama. Tengok nak cari mampu. Kalau kita pi buat langit satu macam tak apa, pi buat apa dia? Pi buat agama. Maka makna inilah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya dinamakan bid'ah. Dia buat bid'ah, dia tak contoh langsung Nabi, sedangkan itu ibadat. Maka inilah yang kita maksud dengan bid'ah. Apa dia benda kita patut contoh Nabi? Akidah, tauhid, rukun iman, rukun Islam, semayang, puasa. Ini semua benda kita kena contoh Nabi. Dakwah, makna dakwah, ini semua benda kita kena contoh Nabi. Benda yang kita tak kena contoh Nabi, tak apa kita nak mengada-adakan. Nabi pakai jubah, kita pakai jin. Tak apa, dia bukan ibadat. Pasal tu kita tak marah. Nabi pakai jubah, kita pakai baju Melayu. Orang pakai kurta, orang Pakistan pakai kurta, pakai baju Punjab. Orang Melayu ada baju kurung, ada macam-macam. Orang Indonesia ada cara lagu dia. Boleh tak dia reka lagu tu? Reka. Pasal benda tu tidak ada nas suruh ikut Nabi. Tak ada. Yang adanya nasnya umum. Tutup aurat. Jangan buat benda haram. Tapi semayang, kama ra'aitumuni usalli. Macam sebiji hampa tengok aku semayang. Itu kena hati-hati. Bila dia buat bid'ah benda yang patut dia tak buat. Pasal tu kita kata apa bid'ah? Hang tak ikut Nabi. Hang tak contoh Nabi. Ini bid'ah. Ini sangat bahaya. Mengemukakan suatu yang baru untuk dijadikan satu perilaku dinamakan al-ibtida'. Dia mengemukakan sesuatu yang baru. Dia baru dengan apa? Bukan baru dengan kita. Benda tu baru dengan sunnah. Sunnah tak main lagu tu, dia buat benda baru. Dia ini seorang yang ibtida'. Dia ni mubtadi' yang membawa jalan ibtida'. Dia suruh kita ikut dia. Tak apa, Nabi tak ikut pun tak apa, Nabi tak ikut pun tak apa. Tengok. Menurut istilah, bid'ah adalah tariqah, jalan yang diada-adakan dalam agama yang merupai syariat dan dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan tidak tegak satu dalil syarak pun atas kesahihan tata cara tersebut. Baik asal tata cara itu atau peletakannya sebagai satu syariat. Bid'ah ni ikhwan, benda yang dia main dengan jalan agama, mirip agama, sama dengan agama, dan maksud dia pun macam maksud agama, nak mendekat diri pada Allah. Tapi seluruhnya dia modify. Apa saya tu kita tengok bid'ah dibahagi pada dua. Bid'ah haqiqiyah. Betul? Antum tengok muka surah berapa lagi satu? Bid'ah idhafiyah. Bid'ah haqiqiyah, bid'ah idhafiyah. Bid'ah ada dua. Pasal apa jadi dua? Cuba kita tengok. Bid'ah haqiqiyah. Apa dia bid'ah haqiqiyah? Hakikatnya ruh dan jasad, zahir dan batin dia bid'ah. Mesti kita tolak. Apa makna bid'ah tadi? Mereka satu jalan baru menyerupai agama. Lepas tu kata dia agama. Ada benda orang reka agama, bila dia reka tu zahir dan batin totally mencanggahi agama. Yang ni kita panggil hakiki. Maka kita kata hakikat dia adalah bid'ah, wajib kita tolak. Bid'ah yang tidak ada dalil dalam syarak atasnya daripada kitab dan sunnah ataupun ijma'. Tidak pula pendalilan yang diakui, yang dilakukan oleh seorang ulama atas kesahihannya, baik pendalilan secara umum ataupun terperinci. Tak ada. Benda tu total.
Pergi ke kubur, minta pada orang kubur, wahai Tuan Syekh, tolonglah saya. Yang ni kita kata hakiki, bid'ah hakikiyah. Pasal apa? Tak ada langsung riwayat suruh pergi minta pada orang mati. Tak ada. Ini kita panggil bid'ah yang zahir dan batin, dia bid'ah. Yang ni ikhwan cukup bahaya. Yang ni boleh menyebabkan seorang itu keluar daripada Islam. Contohnya, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tiba-tiba Nabi melihat seorang lelaki berdiri. Beliau bertanya pada lelaki itu dan mereka menjawab bahawa lelaki itu adalah Abu Israel. Nama dia bapa Israel. Abu Israel. Abu Israel nama dia. Israel ni dengan orang Islam musuh sungguh lah. Memang musuh sungguh. Tak usah siapa kata dia baik lah. Ada juga Yahudi yang janggut panjang ni. Mereka Yahudi, tapi mereka nak ikut, orang putih panggil Old Testament, Taurat. Mereka nak ikut Taurat. Apa Ortodok dia panggil. Mereka ni kira tak jadi Zionis macam inilah Israel yang duk ada ni kan. Tak, mereka bukan macam, mereka pun tak setuju. Tapi mereka Yahudi. Quran memberi iktiraf. Ada di kalangan ahlu kitab. Kau bagi pada dia satu pikul emas, suruh dia jaga. Bila kau minta balik, dia bagi balik sepikul lagu tu, dia tak kecoh satu pun. Ada yang kau bagi pada dia, bila kau minta balik, dia tanya, bila bagi kat aku? Yang ni Zionis ni. Jahat. Memang mereka jahat. Memang mereka nak buat naya kat orang Islam macam tu. Jadi orang Islam ada pilihan apa? Pilihan tinggalkan bumi Palestin, jadilah pelarian ke tempat-tempat mana. Itu satu pilihan. Pilihan yang kedua, jihad sampai mati. Orang tua kata apa? Biar putih tulang, jangan putih mata. Hubbul watan, ni tumpah darah tumpah darah macam mana? Tanah tumpah darah. Tanah tumpah darah. Ni hak kami punya. Ataupun kita boleh panggil juga, ni tanah kami duk tenyeh filter rokok pun boleh juga. Ni tanah ni kami duk tenyeh filter rokok pun boleh juga. Dua pilihan. Make some decision. Satu keputusan kita buat. Kalau kita suruh orang Islam Gaza lari tinggal Gaza, jadi pelarian di Mesir, Mesir tak mau. Jadilah pelarian ke negeri-negeri yang berdekatan. Tak ada negeri nak jadi musuh dengan Israel ni, nak pergi ambil orang-orang ni. Apa jadi negeri itu? Negeri itu akan jadi negeri Yahudi. Kiblat pertama akan dikongker oleh orang Yahudi. Untungkah dunia Islam? Itu satu benda baik. Itu satu keputusan. Keputusan yang kedua, kita daripada jauh kita bantu dia, Pak. Ima dengan doa, ima dengan tabung-tabung macam-macam orang duk buat hantar, kita bagi. Ima dengan semangat. Nanti kita baca dalam tafsir Qurtubi ayat dalam surah An-Nisa, waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Wahai Tuhan, daripada sisi Engkau berilah kepada kami pertolongan, berilah kepada kami wali, orang yang datang menolong kami, tolong kami. Ini tentang orang yang ditindas dalam negeri dia. Kata Imam Qurtubi di belakang ayat itu, negeri-negeri jiran berkewajipan membantu negeri Islam yang ditindas. Bila ada negeri Islam ditindas, negeri lain semua tutup pintu untuk mereka lari. Dan lari mereka tinggal tanah air mereka tu tak menasabah dengan Islam. Tak ada untung apa Islam. PBB Amerika, kalaulah orang Arab Palestin keluar daripada Palestin dengan macam tu, lagi mereka mau supaya wilayah Israel itu lagi besar, dan mereka anytime akan mengesahkan benda tu macam mereka buat tahun 48. Anytime mereka boleh buat. Maka apa akan lebih jadi? Yahudi Israel ni dia akan jadi lebih gila dalam dunia. Lepas ni dia akan tawan negeri paling dekat pula dengan dia. Paling dekat. Dan kita bagi fatwa, lari pula. Lari last sekali main Malaysia. Sampailah Perai. Perai duduklah Malaysia. Mana Sabah ke dia lari? Tak tahu mana Sabah tak mana Sabah. Kita ambil sejarah Melayu. Orang Melayu dijajah 500 tahun. Ni cakap bab kubur tau. Orang Melayu dia kena jajah 500 tahun.
Akhir independen kita 57. 5 tahun 1957. Itu bukan perjuangan orang Melayu. Orang Melayu zaman Mak Kilau, zaman Datuk Berahman, mereka telah 500 tahun berjuang, hambat pok-pok kapiak mai ke negeri orang Melayu nak ambil asing orang Melayu. Apa-apa Limbong, Linggi, Tok Kupaloh. Kita pergi Kuala Terengganu, ada penambang Tok Kupaloh. Ini semua orang tak ada nama, dalam akid negara tak ada nama, tapi bumi bertuah ni menjadi saksi di atas usaha mereka. Kenapa orang tua-tua masa tu orang Melayu? Bukan ada apa pun. Orang Melayu masa tu ada kerih lah. Ada satu kerih sikit, adalah apa nama pisau duk pi toreh getah. Sikit, ada parang sikit. Bukan banyak, sikit-sikit. Kenapa orang Melayu ni masa tu tak ambil apa nama British pakai laut dunia masuk ke Kuala Terengganu dengan armada? Hei, kita belajar SPM ni. Bukan kata kita cakap omongan kosong. Dia main dengan armada. Kenapa tak ada fatwa di tanah Melayu? Seluruh orang Melayu dan Kesultanan Melayu, tinggallah saja Pulau Melayu ni, pergilah jadi pelarian tempat-tempat lain. Ya, kata hang tuah, tak akan hilang Melayu di dunia. Tak akan hilang. Duk hilang sikit-sikit lah kan. Tapi tak akan hilang lah. Sajalah kita pakai hantuah punya tu, sedap lah sikit dengar. Tak akan hilang Melayu di dunia. Lagi kata-kata baru pula, Melayu akan hilang dunianya. Oh, saya tak mau pakai, tak sedap. Tak apa syok lah pakcik cakap lagu tu. Tak hilang lah. Tak apalah kata tak hilang lah kan. Macam semalam lah 2 campur 2, 5. Jangan kata 4, tak syok. Kalau orang tua-tua kita dulu, mereka pertahan. Ada yang mati kena tembak. Ada yang mati kena tembak dengan peluru British. Ya, mereka mati kena tembak. Ada kena sembelih. Ada yang disembelih. Siapa dia? Yang kita baca buku dia lama-lama. Ni apa tu? Petani. Ni apa? Daud Fatani. Apa jadi pada Daud Fatani? Dipotong kepala dia. Apa mereka buat? Mereka sula jasad dia, letak di bumi. Di bumi bertuah. Bumi Fatani. Menyaksikan kepada orang-orang yang lawan British. Kita kata bodoh lah orang tua-tua kita. Pasal apa tak jadi pelarian ke negeri berdekatan? Kerana ikhwan, kerana orang yang tak pernah berjuang, dia tak tahu makna perjuangan. Dia tak tahu. Semalam Pak Long tunjuk gambar kan, budak tu di Palestin makan batu kapok. Cari-cari batu kapok dia makan. Pemberita duk tanya, awak hang buat kerja ni? Budak tu kata kat pemberita, kalau hang ada benda makan roti omeh kami. Kami tak makan batu kapok ni. Tolak-tolak makan batu kapok, tolak-tolak cari batu kapok makan. Depa pasal apa depa tak lari? Pasal orang yang suruh lari hanyalah orang bodoh. Orang yang tak pernah tahu makna perjuangan. Yang suruh lari ni siapa dia? Orang makan gaji. Yang suruh lari ni siapa dia? Orang yang hidup dengan kepentingan. Orang yang suruh lari ni siapa dia? Orang yang tak tahu makna menghargai tanah tumpah darah. Pasal apa Sarjan Hasan jadi Sarjan Hasan? Nah. Bukan ada apa pun. Dia kata kepada Captain Holiday. Satu-satu kapten pergi holiday, kapten tu kan. Kapten kita memang gaji kan, Captain Holiday. Dia kata, Hasan, ni ada lori kan, ada apa? Hasan kata, sir, this is a trap. Kan? Awang kata, Aziz kata, apa trap, penakut, habak penakut ke? Dia kata, apa penakut? 3 hari lori tu duduk kosong dengan makanan lagu tu. Kalau bukan trap, apa lagi? Saja Hasan. Awang jahat. Awang nak lari. Saja Hasan pukul dia sampai mati. Kenapa masa tu orang Melayu tak lari? Ni Jepun mai ni. Jepun mai ni. Salmah kena, mak bapak Salmah kena. Semua kena. Semua kena. Apa yang nak masuk Islam tu? Ini macam gua tukar nama jadi Abdullah. Yang apik je sayang tu kan. Dia surat kat bang tu. Awak tak suruh dia pun lari. Ya, kalau orang Melayu lari masa tu, tak ada Sarjan Hasan.
Tak ada. Mungkin kita duk mengaji malam ni, kita akan jadi rakyat Burma. Pasal tok nenek kita lari. Habis negeri ni negeri apa? Japanese country. Kita baca sejarah, kita suruh, kita kata bodoh orang Melayu kita. Buta perut tok nenek kita. No. Masa mereka berjuang, apa mereka kata? One day. Ya, satu hari nanti. Kan semalam Ustaz Ridwan Bakak kata apa? Ahmad Yassin kata, hari ni aku berjuang 35 tahun lagi bumi Palestin akan dimerdekakan. Dia kata lagi 35 tahun bumi Palestin akan. Tapi tengok dak mayat dia lagu mana? Saya simpan gambar mayat dia. Dia keluar daripada masjid pakai kursi roda tu, dia bagi macam helikopter Apache tu, bom, pecah kepala otak dia, pecah. Ya, bodoh ke Ahmad Yassin? Tak. Ahmad Yassin bukan makan gaji dengan kerajaan. Ahmad Yassin tak ada kepentingan apa-apa. Dia berjuang. Dan dia bukan beranak lumpuh. Dia melumpuhkan diri dia sebagai protes kepada diri dia. Kerana dia sayang kaum muslimin, dia sayang bumi Palestin, dia tak boleh buat apa. Dia gantung kaki dia tu dekat taman mainan budak-budak umur 15 sampai dia lumpuh. Dia protes apa yang orang buat pada orang Islam. Tapi otak dia, walaupun Ahmad Yassin tak baca Yasin malam Jumaat, tapi dia satu-satu amat yang sangat hebat memahami surah Yasin. Ya, kita duk baca Yasin malam-malam Jumaat, kita tak boleh fikir abah, kita duk pergi tutuh depa. Kita boleh buat apa dah? Kita boleh buat tak lebih pada sembahyang hajat. Kita bodoh, kita tak bodoh. Ni apa, Bangla semua duk masuk main Malaysia kan. Jom kita pergi Bangla pula. Dah banyak tempat hari cuti kita pergi tempat-tempat shopping kompleks ni penuh dengan Bangla orang kata. Cuci tandas Bangla, jaga tiket penguayang Bangla. Rak-wak ni pun Bangla. Sikit hari lorong Garu tu pun Bangla penuh. Sikit hari nanti. One day. Jomlah kita tinggal Malaysia ni, kita pergi tempat lain daripada banyak. Itu cerita orang tak tahu makna perjuangan. Bila manusia tak pernah berjuang dan dia duduk di atas track berjuang yang tak betul. Berjuang ni bukan dengar kata orang. Macam kita mesyuarat. Mesyuarat ni bukan dengar kata orang. Mesyuarat bermakna bagi info, bagi yang pernah. Kalau pakcik cakap, saya kata okey. Saya cakap, pakcik kata yang tu yang afdal. Takkanlah tak afdal yang cakap tu Al-Fadhil Ustaz. Lain nama pun Al-Fadhil, tentu lebih afdal. Kalau macam tu trend mesyuarat, tak usah buat mesyuarat. Mesyuarat mean apa mesyuarat? Apa makna mesyuarat? Nak bertukar fikiran dan nak cari yang paling berkenan. Satu keputusan kena dibuat. Semua mai saya tak ada mesyuarat dah kata. Saya kira setuju apa yang ada. Apa punya mangkuk manusia lagu ni. Lepas tu pula bila kita mesyuarat ada orang bantah, kita kata tengok duk buat kerja hang bantah. Bukan bantah, itu makna mesyuarat. Mesyuarat mencari idea. Dan setiap orang bagi idea kena bagi tahu dia punya profil idea dia. Pasal apa saya kata lagu ni? Masa depan lagu mana? Itu makna mesyuarat. Itu makna perjuangan. Suruh mereka keluar, imam suruh mereka lawan. Mujahadah tu yang mana? Kalau kita suruh mereka keluar, tak ada makna mujahadah. Kan? Kita negara dekat kena bantu mereka. Kena bantu lah. Sikit tahun dulu mereka pernah, kerajaan Malaysia pernah bagi kebenaran. Saya ingat dalam tahun 80-an masa Afghanistan kena first war kan, kerajaan Malaysia pernah bagi siapa nak pergi bantu. Itu satu jasa yang besar. Lepas itu dah tak benar dah. Siapa pergi mana-mana negara luar yang berkelahi dengan Amerika ke Israel ni, balik dia akan dicas di atas nama teroris. Ini satu dosa yang kerajaan buat, satu dosa besar. Dosa memandulkan orang makna jihad, membantutkan rakyat Malaysia makna jihad. Ini dosa kerajaan. Dan dosa kerajaan, dosa ulama. Pasal apa? Jihad dia berkaitan dengan dalil, dengan nas. Ulama tak cakap apa. Yang cakap menteri pertahanan, duk cakap menteri jaga helikopter, menteri beli peluru, yang duk jaga benda ni semua. Ulama mana? Majlis fatwa mana? Ini masa depan Islam. Orang Islam dah makan batu. Orang Islam kena sembelih. Orang Islam kena serang dalam bulan puasa. Kita orang Islam, dia orang Islam. Tak usah tengok gambar yang Pak Long
tunjuk tu Arab buka-buka puasa terlentang terus dengan jubah-jubah dia. Terlentang terus. Saudi. Tak tahulah Arab mana, tak tahulah. Tak usah baca tu. Kita baca Baitul Ilmi sudahlah. Kemarin buka puasa nasi kandak. Nasi lemak ayam rempah. Hari ni gulai anak ikan. Cucuk ni jangan cakap lah banyak mana punya cucuk. Pakcik kata cucuk ni paling senang, nama dia cucuk tunjuk. Jangan cakap kita makan. Ni sekejap lagi kita nak makan lagi belen-belen. Kan? Sana makan batu. Tu kita antum ni, kita ni. Kita boleh kata marahai ni kita. Pemimpin masjid hak besar-besar, masjid hak dapat peruntukan. Ni wakil rakyat nak main, nak makan apa? Takkan nak bagi makan udang kecil. Kena beli udang besar daripada wakil rakyat lagi. Baru makan pun puas. Orang sana makan batu, kita nak kata jangan pergi tolong. Boleh katalah, kita boleh kata. Tapi kita ada bicara di hadapan Tuhan. Kita ada kesaksian di hadapan Tuhan. Yauma idzin, macam mana ayat tu? Yauma idzin, sebelum tu apa nama, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, pada hari itu tuhaddits, kami akan cerita balik. Bumi ini akan bercakap balik, dia khabar balik apa yang berlaku di atas dia. Dini pita mana Allah kata hari itu liyurau a'malahum, hampa tengok balik apa yang hampa dah buat. Tuhan nak pakai video ke, Tuhan nak pakai apa tak tahu, tapi Allah kata liyurau a'malahum, kami suruh depa tengok depa buat apa. Baru datang ayat tadi kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat sekecil-kecil zarah amal baik, yarahu, dia akan tengok balik. Siapa yang buat sekecil-kecil yang buruk, dia akan tengok balik. Liyurau a'malahum. Orang Islam makan batu, kita nak kata kita tak boleh tolong. Orang Malaysia banyak mana nak pergi tolong, kita tak boleh halang. Dia nak pergi, dia pergi. Sebagai kerajaan kita kena support dia. Dia nak menegak. Kita kata pada orang Filistin, kita kata afrah wa surur, hampa gembiralah, hampa seronoklah. Kenapa? Yuftahullah, Allah telah membuka di sana pintu-pintu syurga. Allah dah buka pintu syurga. Yang sedihnya kita, mereka boleh masuk syurga dah, boleh masuk syurga. Oh jangan main. Ada internet. Saya lah ni ada WhatsApp, jangan main-main. Kan? Sahabat sunnah hantar WhatsApp kat saya satu video, tengok teriak. Satu budak kalau antum pergi ke internet, antum type apa nama? Fahdal Kandari. Fahdal Kandari. Oh dahsyat, Fahdal Kandari. Dia ni hafal Quran 30 juzuk. Kerja dia buat buat program dengan budak-budak hafal Quran. Dia pergi sampai Turki, dia main Indonesia, dia pergi semua, dia cari budak-budaknya hafal Quran, buat program. Fahdal Kandari ni dia imam besar di Kuwait, negeri minyak banyak Kuwait. Dia imam besar di Kuwait, suara sedap. Satu budak buta, tak reti baca Quran, dalam umur 14-15 lagu tu. Budak tu nak baca Quran. Budak tu berjalan daripada rumah dia pergi rumah tok guru dia dengan buta-buta. Tok guru tu pula ajak kat budak tu, satu hari satu ayat dah tak lebih. Jadi Fahdal Kandari ni, dia jumpa budak ni, dia buatlah dengan budak ni program. Buat program semua. Budak tu kata, aku bersyukur pada Allah, Allah bagi aku boleh baca Quran. Dalam sembahyang aku, dalam doa aku tak pernah minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala pulihkan balik mata aku. Aku tak pernah aku minta. Fahdal Kandari kata, hang tak pernah minta sikit pun. Aku tak pernah minta sikit pun. Kenapa? Dia kata, aku bersyukur pada Allah. Hang tak mau celik macam orang lain di dunia. Aku tak mau celik. Allah telah mentakdirkan yang baik untuk aku. Tapi aku bersyukur aku boleh baca Quran, supaya buta aku ini akan menjadi satu kesenangan bagi aku pada hari aku balik bertemu dengan Allah.
Ketika Allah bertanya pada aku, apa yang anda buat dengan Quran? Dan aku akan bercakap, dalam buta aku boleh baca Quran. Dan Allah akan meringankan azab dia untuk aku. Budak Arab. Sama dengan budak Palestin seorang dulu. Kan orang Malaysia, wartawan Malaysia pergi kan, bila dalam bulan puasa juga, beberapa tahun sudah bom semua, jumpa satu budak kaki dia putih kena bom. Jadi wartawan Malaysia ni duk buat macam kita lah kan, buat dengan air mata, petik lagu sedih pergi kat budak dia, kat budak tu. Hang macam mana ni? Budak tu kata, aku tak perlu apa daripada hang. Satu kaki aku dah masuk syurga. Aku tunggu kaki nombor 2 bila nak masuk pula. Tengok, bukan wartawan bagi motivasi, dia bagi motivasi wartawan tu balik terus main subuh. Balik terus main subuh, insaf. Tengok ikhwan, manusia ni bila Allah campak kat dia iman, tapi bila Allah cabut iman, dia boleh cakap merepek. Allah cabut iman, ilmu lain, iman lain. Tu kawan-kawan kita duk pergi keluar cari iman. Ilmu dah ada, iman satu benda lain ikhwan. Allah cabut iman, lidah melelong. Allah bagi iman, ilmu tak banyak mana, lidah elok, amal elok. Allah cabut iman, mulut melelong, amal dia melelong. Orang duk berjuang, kita kata sudahlah, tinggallah negeri hampa, pergi balik. Tu cakap apa? Ada orang kata Syekh Albani pernah kata, tak apa, biar pergi Syekh Albani nak kata apa. Dia kata mungkin masa dia. Tapi Albani bukan maksum. Sampai kita tak boleh kritik kata-kata dia. Fatwa Syafi'i pun orang kritik. Fatwa Abu Hanifah orang kritik. Kan dalam mazhab Syafi'i ni, bila kita main kunut ni lah, kita semain witir Ramadan kan, 15 Ramadan naik ke atas, memang ada fatwa ulama Syafi'i suruh baca kunut. Tapi orang kritik. Kenapa Sayyidina Umar baca kunut dalam bulan puasa? Pasal Sayyidina Umar 15 Ramadan tu dia hantar tentera dia pergi berjuang. Maka dia buat kunut tu bukan kunut Allahumma hdini, dia buat kunut nazilah. Yang Saudi duk baca tu kunut nazilah lah tu. Kita Allahumma hdini fi man hadait, yang tu witir. Pasal apa witir yang tak Ramadan kita tak baca? Mai Ramadan baru nak baca. Ulama kritik. Dan kritik tu tak salah. Pasal apa tak salah? Ilmu. Kita tak boleh kata aku tetap baca kunut pasal Syafi'i ada kata. Syafi'i bukan maksum. Dia ulama biasa, boleh olah cakap dia, boleh bantah cakap dia. Kalau Syafi'i pun orang duk main macam tu, Albani siapa dia? Ada masa kita terima, ada masa fikirlah balik dia kata apa. Pasal tu dalil satu orang bukan dalil. Kena ambil daripada Quran, kena ambil daripada sunnah. Pasal tu jiwa ni kalau Allah tarik iman, ilmu tak ada guna. Pasal tu kita minta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Maknanya yang ni kita baca lagi sekali lah. Nah, cerita dia macam tu pasal Abu Israel tu. Yang pergi jadi merepek tu pasal Abu Israel. Apa dia yang Abu Israel buat ni? Nanti kita tengok lagi sekali punya episod, kita tengok. Nampaknya lepas puasa 6 baru nanti habis. Nampak gaya dia nak pergi kot tu. Wallahu ta'ala alam, semoga diberkati Allah. Maknanya program kita yang dekat sekali bila Pakcik? Jumaat ni Ustaz Azam, Ustaz Wan Nudin. Isnin depan lah kita. Kuliah kita Isnin depan. Hari Isnin dengan Syam. Hari Isnin. Isnin Selasa. Betul. Isnin Selasa depan kita sambung pula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.